limit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin qaidil mujahidin Sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin. Yang dimuliakan saudara pengurusi majlis, yang dihormati lagi dikasihi saudara Ustaz Ghazali selaku yang di-Ketua PAS kawasan PJS, sah pimpinan Parti Islam Malaysia peringkat kawasan dan cawangan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Pada mulanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran yang sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah dengan keizinan dan inayahnya dapat kita berkumpul dan dapat kita bertemu pada malam ini di dalam program peresmian Mesyuarat Agung Cawangan, dan sama-samalah kita doakan semoga usaha-usaha kita ini diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah dan sebagai salah satu usaha fi sabilillah, insyaAllah. Saya memahami bahawa di antara tajuk ataupun orang yang paling Hasan Ali paling sukalah nak sebut ialah diri saya lah. Mungkin ada tanda-tanda dia terlalu sayang ataupun terlalu benci, tak tahulah mana satu ya. Tapi sebelum saya nak respon kepada sebahagian daripada isi kandungan ucapan-ucapan dia berhubung bukan sekadar terhadap diri saya tetapi terhadap PAS itu sendiri, saya nak berkongsilah sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan petikan daripada apa yang ditulis oleh Said Hawa di dalam kitabnya Jundullah yang berbunyi Ma'rifatul Adu wa tahadiyatuhu wa muhattatatuhu syai'un asasi ala muslim muasir, yang bermakna kenal lawan kita tu dan kenal kejahatan dia dan kenal tipu helang dia adalah merupakan keperluan asas bagi orang Islam zaman semasa ni ya. Kerana hakikatnya dalam suasana kita ni kadang-kadang umat Islam begitu keliru, dia tak kenal siapa kawan dan siapa lawan. Kalau kita nak lihat dari segi siapa orang Islam dan kita kata orang Islam tu semua kawan kita, maka kita akan lihat bahawa banyak perkara yang pelik kalau itulah ya, fahaman kita. Kerana kita lihat di Timur Tengah bagaimana rakyat dan umat Islam telah bangun ya, seperti di Mesir menjatuhkan Husni Mubarak, yang mana Husni Mubarak pun orang Islam juga ya. Yang bangun menentangnya pun orang Islam juga. Dan Husni Mubarak ni kerajaan di bawahnya ada Syekhul Azhar ya, ada Universiti Azhar, ada Mufti Azhar ya, ada ulama-ulama yang hebat-hebat ya. Tetapi hakikatnya walaupun dia orang Islam dan ada ulama-ulama yang bergerak di bawah pentadbirannya, hakikatnya dia merupakan musuh kepada gerakan Islam ya. Lalu kita ni di negara Malaysia bagi PAS, musuh kita dan musuh perjuangan Islam adalah UMNO. Walaupun UMNO ni orang Islam ya, kita bukan mengambil sikap takfir ataupun mengkafirkan mereka, tapi kita menolak dasar dan arah tuju yang mereka ingin bawa umat Islam ya. Kita kena memahami bahawa kita ni dalam satu persaingan untuk pengaruh di dalam masyarakat, khususnya masyarakat umat Islam. Kita nak bawa umat Islam ke arah politik Islam, UMNO nak bawa umat Islam
ke arah politik yang sekular. Ya. Yang Hasan Ali kata sampai 72% pimpinan PAS ni sekular, dia tak faham. Ya. Walaupun kita berpendidikan sekular, tak bererti kita ni berfahaman sekular. Kerana kalau kita berfahaman sekular, kita tak masuk PAS. Kerana orang yang sekular, dia dah tolak dah hubung kaitnya agama dengan politik. Dan apabila dia tolak hubung kait agama dengan politik, maka dia akan tolak PAS. Kerana PAS membawa agama sebagai asas kepada politik. Ya. Lalu bila dia cakap 72% pimpinan PAS ni orang sekular, dia tak faham apa yang dia cakap. Ya. Yang dia dapat yang 72% pun kita tak tahu dari mana. Ya. Pandai-pandai ikut sedap mulut dia je. Ya. Inilah masalah dia. Ya. Tapi yang penting bagi kita ni sebagai orang PAS, kita kena faham. Ya. Musuh kita ataupun saingan kita ni adalah UMNO. Yang nak lawan kita, nak menentang usaha kita untuk membawa umat Islam ke jalan politik Islam adalah UMNO. Yang merosakkan fikrah, pemikiran umat Islam di negara Malaysia ni bukan DAP. Orang Melayu Islam tak dengar pada DAP. Yang merosakkan orang Melayu Islam ni adalah UMNO. Ya? Dan di tempat-tempat yang mana kita berkuasa, termasuklah di Kelantan, di mana pengaruh kita besar, termasuklah di Terengganu, termasuklah di Kedah yang kita berkuasa, termasuklah di Perlis yang kita sedang melalui saingan yang sengit. Yang lawan kita bukan DAP tapi UMNO. Ya? Lalu kita kena faham bahawa dalam konteks gerakan Islam di Malaysia, PAS ni saingan kita adalah UMNO. Jangan kita keliru dan jangan kita kabur. Ya? Tak bererti bahawa saingan ini akan berterusan sehingga hari kiamat. Ya? Tak semestinya. Ya? Kalau UMNO tu akhirnya dia berubah dan dia pun terima Islam sebagai dasar politiknya, ya, seperti mana dalam perlembagaan kita dan sebagainya, mungkin kita boleh bersatu. Tapi atas syarat itu, ya? Bukan atas syarat kita orang Melayu, dia orang Melayu, kita orang Islam, dia orang Islam. Ya? Itu merupakan soal Islam yang apa yang dikatakan sebagai Islam baka, bukan Islam yang dihayati dan yang digunakan sebagai asas perjuangan kita. Ya? Saya selalu berikan gambaran di Shah Alam. Saya dalam ucapan saya pada PAS kawasan, ya, dan ahli-ahli kita kata kita ni macam ada kampung Melayu yang sedang diserang oleh lanun Melayu. Ya? Kita ni di kampung Melayu, kita lawan dengan lanun Melayu. Ya? Ada kampung Cina yang sedang diserang oleh lanun Cina dan DAP tengah lawan dengan lanun Cina tu. Ya? Lalu kita sibuk lawan dengan lanun Melayu kerana lanun Melayu ni nak berkuasa di kawasan kampung Melayu. DAP sibuk dengan lawan dengan lanun Cina kerana lanun Cina ni nak berkuasa di kampung Cina. Tiba-tiba kita nak bergaduh dengan DAP. Ya? Tak logik. Kerana bukan dia yang kita lawan dan bukan dia yang kita bersaing. Ya? Macam saya di Shah Alam. Ya? Kalau saya nak bergaduh dengan DAP, bodoh. Kerana bukan saya nak lawan dengan DAP. Yang akan lawan saya, yang akan cabar saya, ialah UMNO. Ya? Ini satu. Lalu kita kena kenal lawan kita siapa. Yang kedua, kita kena kenal kejahatan dia. Ya? Kita kena yakin dan kita kena faham bahawa seperti mana yang saya sebutkan tadi, UMNO ni membawa budaya fitnah, budaya politik rasuah, politik fitnah, politik perkauman, politik adu domba, ya? Politik penyelewengan, politik kezaliman, politik sekular. Ya? Ini budaya yang dibawa oleh UMNO dan ianya merosakkan orang Melayu kita. Inilah yang menyebabkan umat Islam tak boleh menzahirkan kehebatan dan keadilan Islam. Ya? Kerana apa? Kerana UMNO yang menghalang. Ya? Bagi kita lihat dan kita nampak kejahatan dia, dan itulah sebabnya kita duk lawan dia. Ya? Ni macam seolah-olah ada orang yang baru bangun tidur, dia tak sedar
Dua tiga pilihan raya yang lepas dia lawan dengan calon UMNO. Ya? Yang dia kalahkan pun pada tahun 1999 calon UMNO. Ya, di Sungai Buruh dan di Parit Puntang. Yang dia lawan dan dia kalah pun dia kalah dengan calon UMNO pada tahun 2004. 2008 di Gombak Setia pun dia lawan dengan calon UMNO. Tiba-tiba dia kata kita ni nak bersatu dengan orang Melayu semua. Ya? Macam selama ni dia tak faham dan dia tak sedar dia duk lawan dengan Melayu, yang Melayu sekular tu. Ya? Inilah yang kita kena faham. Ya? Dan yang ketiga, apa yang disebut oleh Syed Awad, ialah kita kena kenal tipu helah musuh kita. Hakikatnya UMNO ni dia bila dah tersepit, dia ajak kita berdamai, dia ajak kita berkawan, dia gunalah isu, ya, orang Melayu kena bersatu, ya, orang Islam kena bersatu, ya. Kenapalah kita ni tak boleh bersatu? Boleh bersatu dengan DAP, kerjasama dengan DAP, tak boleh kerjasama dengan UMNO, ya. Tapi selama ini dan hingga ke hari ini, dia terus menzalimi orang Islam dan orang Melayu, ya. Sambil dia nak ajak kita kawan, dia masih lagi tak beri royalti minyak kat Kelantan, ya. Dia masih lagi enaya orang-orang PAS, ya, di bawah kerajaan-kerajaan dia, seperti mana yang di Perak, di Pahang dan sebagainya, ya. Ini yang apa yang selalu Ustaz Fadil almarhum selalu sebut. UMNO ni sambil dia ajak kita kawan, dia ketuk kepala kita, ya, dia ketuk kepala, dia kata mai kawan, dia ketuk kepala, mai kawan, dia ketuk kepala. Inilah, ya. Lalu tak ada keikhlasan. Hanya pada ketika bila dah tersepit, barulah tiba-tiba timbul isu, nak bersatulah, kenapa Melayu tak boleh bersatulah, orang Cina akan ambil alih lah dan sebagainya. Ini strategi dan penipuan, ya, yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Ya, dalam kenyataan saya pada Sinar baru-baru ni, ya, saya sebut, saya minta, ya, walaupun saya cakap pasal UMNO ni, saya kait dengan Hasan Ali lah, ya, saya minta Datuk Dr. Hasan Ali buat thesis baru, ya, buat thesis PhD yang baru. Macam mana DAP dia boleh bertanding 46 kerusi parlimen, tapi dia boleh menang 112. Thesis dia, ya, pasal dia kata DAP akan berkuasa, ya. Dia takut-takutkan orang Melayu dengan hujah bahawa DAP akan berkuasa. Ni strategi UMNO, ya. Sokong kami, teruk macam mana pun kami, sekurang-kurangnya kami ni Melayu Islam. Walaupun kami rasuah, walaupun kami buat tak betul, walaupun kami, ya, semua tak betul, tapi sokong juga kami. Kenapa? Kalau tidak, Cina akan memerintah, ya. Itulah yang saya minta dia buat tesis. Buktikan macam mana kalau di negeri Selangor ni DAP hanya bertanding 15 kursi daripada 56. Macam mana dia boleh bertanding 15 kursi, tapi kalau dia nak berkuasa di Selangor, dia mesti menang 29. Lalu bertanding 15 tapi boleh menang 29. Kalau dia boleh buktikan benda tu boleh, betul lah dakwaan dia, ya. Kalau tak boleh, dan memang pasti dah tak boleh, ianya satu pembohongan. Tak perlu kita takut pada DAP, ya. Ini tokmahan dan strategi momokkan yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional supaya orang Melayu akan sentiasa bersama dengan mereka walau apa sekalipun kesalahan dan penyelewengan yang dilakukan oleh mereka, ya. Inilah yang apa yang diulangi oleh Hasan Ali, ya. Ni bila dia kata dia nak jadi kuasa ketiga, ya. Saya dah sebut juga, ya. Kalau kuasa ketiga, sepatutnya dia serang Pakatan Rakyat, dia serang juga Barisan Nasional. Kalau dia hanya serang Pakatan Rakyat, tu bukan kuasa ketiga, tu subkontraktor UMNO. Ya. Pasal apa? Pasal dia serang kita je. Maknanya dia bukanlah pilihan ketiga, ya. Kalau pilihan ketiga, maknanya saya tak setuju dengan Pakatan Rakyat, saya pun tak setuju dengan Barisan Nasional. Pilihlah saya lebih baik. Barulah kuasa ketiga. Kalau sekadar serang kita je, PAS dengan Pakatan Rakyat, ya, maka subkontraktor UMNO lah kamu, bukan kuasa ketiga, ya. Inilah hakikat dia, ya. Lalu saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, mungkin adalah di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang tertanya-tanya macam mana kita jadi sampai begini, ya. Inilah satu ujian, ya. Kadang-kadang ada di kalangan kita boleh hadapi ujian kekalahan. Bila susah, ya, bila tak menang, kita bersama dengan jemaah, ya.
Tapi bila dah menang dan kita diuji dengan kemenangan, ya, malangnya ada di kalangan kita tak mampu untuk hadapi ujian kemenangan, ya. Seperti mana yang sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan tahu, saya ni dengan Hassan Ali dah lama, ya. Dia masuk PAS 1998, zaman reformasi. Saya di antara yang menyambut baik, ya, kemasukan dia ke dalam PAS. Walaupun saya lebih lama dalam PAS, saya tidak pernah mencemburui, ya, hakikat bahawa dia baru masuk, tapi dia bertanding 2 tempat. Lepas itu dia menjadi naib presiden, ya, dia menjadi Pusuruhjaya dan sebagainya. Walaupun saya masuk pada tahun 1983, pernah duduk sebagai AJK PAS Pusat, pernah menjadi pimpinan pemuda. Tapi orang baru yang masuk, kita nampak ada kemampuan, insya-Allah ada keikhlasan, ada kesungguhan, kita beri dia peluang, tak ada masalah, kita tak cemburu, ya. Lalu bila dia mula-mula masuk dulu tahun 1998, dia telah dilantik dah lepas menang 2 tempat di Sungai Borong dan juga di Parit Bunta, Don dan Parlimen. Dia telah pun dilantik sebagai Timbalan Pesuruhjaya Negeri Selangor. Pernah pun dan jadi AJK PAS Pusat. Lepas tu naik jadi sebagai naib presiden. Lepas tu dilantik sebagai Pesuruhjaya, ya. Bila dia menjadi Pesuruhjaya pada tahun 2003, tahun yang pertama dia jadi Pesuruhjaya, dia lantik saya sebagai ketua penerangan. 2005 dia jadi Pesuruhjaya juga, sekali lagi dilantik. Dia lantik saya sebagai bendahari. 2007 dia terus jadi sebagai Pesuruhjaya. Dia lantik saya sebagai Timbalan Pesuruhjaya, TPJ, ya. 2007. Pada masa itu hubungan kami cukup rapat. Tapi bila datangnya 2008 dan kita menang, hubungan berubah, ya. Punca perubahannya ialah apabila dia melihat Datuk Seri Niza menjadi Menteri Besar Perak. Walaupun PAS hanya menang 5 kerusi, PKR 6, DAP ada berapa belas, 16 ke berapa, ya. Tetapi dia, walaupun dia lebih senior berbanding dengan Tan Sri Abdul Khalid, ya, dia dah lebih lama, lebih awal terlibat dalam pilihan raya, tapi dia tidak dipertahankan oleh PAS, khususnya PAS Selangor, sebagai calon untuk Menteri Besar, ya. Ini punca dia. Satu hari dia tanya saya, siapa sepatutnya jadi Menteri Besar? Saya jawab, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, ya. Kerana apa? Kerana kita menang 8, PKR menang 15, DAP menang 13, ya. Lalu PKR hampir 2 kali ganda kita. Itu nombor 1. Nombor 2, kita dah menang 5 negeri Pakatan Rakyat. PAS dah Menteri Besar di Kelantan, PAS Menteri Besar di Kedah, PAS Menteri Besar di Perak, Pulau Pinang DAP. Kalau Selangor juga PAS, maka PKR ni apa? Ya? Dah lah dia menang 15. Lepas tu ada pula calon yang layak, ya? Lalu untuk kita nak jaga hubungan dan menunjukkan kemampuan dan keterbukaan kita, ya, maka kita kata tak apa, oleh kerana kita pun tak ramai di negeri Selangor, biarlah PKR yang menjadi sebagai Menteri Besar, dan Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim merupakan calon daripada PKR dan semua orang setuju, ya. Tapi Datuk Dr. Hassan Ali merasakan itu pilihan yang tidak tepat. Kerana apa? Kerana selepas sahaja menang, dia dikelilingi oleh orang-orang UMNO. Orang-orang UMNO inilah yang menghasut dia. Datuk yang sepatutnya jadi Menteri Besar. Datuk lebih awal masuk arena politik. Datuk dah menang jadi adun, dah pernah jadi ahli parlimen. Tan Sri Khalid baru je masuk 2008. Tahun itu pilihan raya yang pertama Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim terlibat. Lalu mereka sebut pada dia, Sultan sebenarnya nakkan Datuk. Inilah yang orang UMNO bekerja, ya. Soal nak rosakkan orang, UMNO nombor 1. Tak ada yang lagi baik daripada UMNO dalam soal nak rosakkan orang, ya. Lepas tu dia kata,
ya, Datuk ada PhD. Tan Sri tak ada, ya. Datuk lagi hebat, ya. Dan inilah yang menyebabkan akhirnya orang yang tak sokong dia untuk jawatan Menteri Besar tu, dia ketepikan. Diri saya, walaupun saya 2007 dia punya timbalan sepatutnya 2007 sampai 2009, ya. Tapi 2008 lepas menang, 2 bulan selepas itu, bila dia nampak saya ni tak sokong dia pandang saya pun dah lain macam. Dalam tempoh 2 bulan tiba-tiba dia pecat saya. Dan dalam mesyuarat yang dia pecat saya sebagai timbalan Pesuruhjaya ni, saudara Syahri Sungit, ya, ahli adun Gombak Setia, pada masa itu dia pun sebagai ketua penerangan. Dia lantik 2007 Syahri Sungit ketua penerangan, yang buat manifesto barisan alternatif yang pasal air percuma lah, yang ini semua. Ya, di antaranya yang membuat, yang menghasilkannya ialah Syahri Sungit, ya. Bila dalam mesyuarat yang saya dipecat, Syahri Sungit bersuara, ya. Datuk kata, saya rasa saya tak boleh kerja lagi dengan YB Khalid, ya. Saya minta supaya YB Khalid ditukar, tidak lagi jadi sebagai timbalan Pesuruhjaya. Syahri Sungit dia bersuara, dia kata, Datuk, saya rasa. Lepas tu Datuk Hassan Ali kata, kamu jugalah Pak Abu. Macam tu je, ya. Syahri Sungit bersuara je sikit, ya. Saya rasa, Datuk, saya rasa, kamu jugalah Pak Abu. Pak Abu ni nama gelaran Syahri Sungit, Abu Urwah, lalu dia panggil Pak Abu. Kamu jugalah Pak Abu. Lalu dalam mesyuarat itu, saya dengan Syahri Sungit terus dipecat. Tapi kita kata tak apalah, itu hak dia, ya. Tapi bila saya keluar daripada bilik mesyuarat itu, saya kata, Datuk, ingat, muktamar, keputusan muktamar kukuhkan Pakatan Rakyat, ya. Kerana apa? Kerana selepas dia tak jadi Menteri Besar, saya nampak banyaklah masalah yang dia timbulkan, saja-saja, ya, nak zahirkan perpecahan dan macam ketidakserasian di antara PAS dengan DAP dan PKR, ya. Isu azan, ya, yang dituduhnya YB Teresa Kok, yang kata diharamkan azan di Puchong, sampai Teresa Kok masuk tahanan ISA 7 hari. Laporan kepada PAS Pusat memang betul, ya. Inilah laporan yang disampaikan oleh Datuk kepada PAS Pusat. Memang betul, DAP ni bila dia dah berkuasa, dia dah ramai, maka dia dah mula nak menindas orang Islam. Dia halang, azan pun diharamkan, ya. Sehingga terpaksalah AJK masjid di Puchong itu keluarkan kenyataan azan tidak berkumandang kerana sistem PA rosak, bukan kerana Teresa Kok yang halang, ya. Barulah Teresa dibebaskan. Lepas ditahan di bawah ISA 7 hari, ya. Lepas tu dia buat laporan lagi kepada PAS Pusat. Dia kata apa? Ahli majlis 30% je ahli majlis orang Melayu, dia kata. Seluruh negeri Selangor ni 30% dia orang Melayu. Ni laporan dia yang dibuat pada PAS Pusat, ya. Tapi saya terpaksalah dapat maklumat setiap PBT ahli majlis kita siapa, akhirnya terbukti 51% adalah orang Melayu, ya. Banyaklah, ya, masalah PKNS, yang general manager, yang sementara yang dilantik oleh Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, sambil nak tunggu calon yang sesuai, dia lantiklah yang Madam Lau ke apa ke nama, untuk pegang PKNS sebagai sementara, ya. Jadi isu lepas tu yang soal apa tu, arak, ya. Yang isu arak ni sebenarnya ahli majlis MBSA dah bincang dalam full board meeting. Wakil kami daripada PAS, Shah Alam, hadir bincang. Kita kata dalam kawasan-kawasan yang majoriti orang Melayu ni dah ada permintaan supaya kedai 7-Eleven, Speedmart 99, ya, jangan jual arak, jangan jual bir. Dan semua dah bersetuju, ya. Termasuklah ahli majlis daripada DAP. Dia kata tak apa, kalau itulah kehendak kawasan yang keliling kedai itu, kita hormati, ya. Tapi apa yang kita nak buat? Kita nak tunggu lesen dia mati dulu, lesen perniagaan dia. Bila lesen perniagaan tu dah mati, nak baharui lesen yang baru, maka akan dimasukkan syarat-syarat tambahan.
Ya, kerana kita tak boleh buat ikut sesuka hati, sewenang-wenang je, terus dia ambil tindakan. Kalau kiranya dalam lesen yang asal tidak menyatakan, tak boleh. Ya, kerana di negara Malaysia, kalau ikut takrif kerajaan pusat, 8% alkohol ke bawah dianggap bukan minuman keras, tak perlu lesen khas untuk jual minuman keras. Tapi kalau kedai nak jual whisky ke brandy ke, ni yang minuman yang alkohol yang tinggi, barulah perlu, ya, lesen yang khas, ya. Tapi kalau lesen yang macam bir, tak perlu. Dan itulah apa yang diamalkan, ya. Lalu bila kita ambil alih, kita nak bawa perubahan, tapi kita ikut cara yang berperingkat-peringkat. Kita beritahu pada 7-Eleven, ya, bila kamu nak membaharui lesen kamu tak lama lagi, keperluan ni kita akan kenakan. Dia bantah, kita cakap berapa peratus sangatlah jualan kamu. Dia kata 1% pun tak sampai. Kalau 1% pun tak sampai, apalah isunya sangat, kata. Hormatlah jiran-jiran kamu, ya, pelanggan-pelanggan kamu yang duduk di keliling kedai kamu ni, ya, orang Melayu, orang Islam, dia tak nak permintaan, dia tak nak. Lalu akhirnya dia orang pun setuju. Tapi tak sempat kita laksanakan, tiba-tiba penguatkuasa MBSA, bukan penguatkuasa JAIS, penguatkuasa MBSA atas arahan ahli majlis yang lama pergi buat rampasan. Ya, kerana apa? Kerana sengaja nak timbulkan isu. Ianya bukan arahan Hasan Ali. Kerana MBSA, penguatkuasa MBSA bukan bawah dia, ya. Tapi bila penguatkuasa MBSA ni dah rampas atas arahan ahli majlis yang lama, UMNO, yang sekadar sahaja nak timbulkan isu politik, ya, maka Ronnie Liu keluarkan arahan pulangkan balik. Kerana kita tak ada hak untuk nak rampas. Undang-undang tak membenarkan kita bertindak, ya. Lalu pada ketika itu Hasan Ali masuk, nak tunjuk hero, ya. Sedangkan kita dah usahakan, hanya pendekatan kita lebih teratur, lebih tersusun dan lebih hikmah, ya, ikut peraturannya. Bila lesen dia mati, mungkin dalam semasa sebulan je lagi dia nak baharui, kita akan beritahu dia. Sebelum tu pun kita dah maklumkan, ya. Tapi untuk nak jadikan isu politik, nak tunjuk apa? PAS tak boleh memerintah bersama dengan DAP. DAP ni dia nak rosakkan orang Islam. DAP ni anti-Islam, chauvinis Cina, ya. Inilah mesej yang nak dibawa oleh Hasan Ali, supaya akhirnya Pakatan Rakyat gagal, ya. Kerana apa? Kerana kalau gagal, maka dia telah dijanjikan jawatan Menteri Besar oleh UMNO. Kerana kalau Pakatan Rakyat gagal di negeri Selangor, PAS akan keluar daripada Pakatan Rakyat. PKR dan DAP tak cukup kursi untuk nak membentuk kerajaan, maka PAS akan bersama dengan UMNO dan kita boleh dilantik sebagai Menteri Besar. Ya, itulah yang saya ceritakan dulu. Kalau tuan-tuan masih ingat, sebelum Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dilantik sebagai Menteri Besar, telah berlaku satu pertemuan yang mana sepatutnya Datuk Seri Presiden pergi sama dengan Hasan Ali bersama dengan Ustaz Nasyar, jumpa dengan Dolah Palawi, jumpa dengan Hertoyo. Kita dapat tahu, kita halang. Saya dengan sahabat-sahabat yang lain, JK Pusat yang lain dapat tahu, kita halang. Kita kata jangan. Masa tu belum lantik lagi siapa yang Menteri Besar, ya. Kerajaan belum tubuh lagi, baru saja menang 2-3 hari selepas menang. Nak buat rundingan di antara yang satu yang diusahakan oleh Hasan